Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Dr. Azlan Miss. Kami daripada kumpulan 2 dan tajuk pembintangan kami ialah pendaftaran kelahiran anak tak setaraf di Selangor mengikut pecahan agama dari tahun 2008 sehingga tahun 2015. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nisa Nur Kamila, Nurul Iman Safuha, Nur Hanis Natra, Nurul Syafiqa dan Nur Edina Iwani. Pengenalan. Pengurusan data dapat didefinisikan sebagai pembangunan, pelaksanaan dan penyediaan pelan dasar dan program dan amalan yang melindungi, mengawal, menyampaikan dan meningkatkan nilai data serta aset maklumat oleh Persatuan Pengurusan Data atau DAMA. Analitik data pula adalah merupakan sains penelitian data mentah atau disebut data asal dengan tujuan untuk mengenal pasti trend, pola atau tingkah laku tertentu serta membuat kesimpulan terhadap maklumat-maklumat yang diperoleh melalui proses-proses al-Khwarizmi algoritma atau mekanik yang menjurus kepada sesuatu pemahaman atau wawasan. Antara kepentingan pengurusan dan analitik data ialah mampu menjamin keperluan dan kehendak pembiaya, membaiki kualiti sesuatu kajian, meningkatkan kecekapan bagi keseluruhan projek kajian serta membolehkan data untuk dikongsikan. Tujuan kursus LMCW 2022 pengurusan dan analitik data ini diperkenalkan kepada para pelajar untuk memberi kesedaran mengenai kepentingan menguruskan data dalam setiap kajian serta memberi para pelajar pendedahan mengenai aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan data. Bagi sumber data pula, pengkaji telah menggunakan sumber sekunder. Data sekunder merupakan apa-apa sahaja data yang telah direkod oleh pihak lain kemudiannya data tersebut digunakan dalam kajian. Data kajian ini telah didapati melalui laman sesawang http://dewanselangor.gov.my. Statistik ini amat membantu dalam mencapai objektif kajian. Kami telah memilih data berbentuk struktur iaitu kuantitatif untuk kajian ini. Data berstruktur merupakan data yang telah diproses, disimpan dan diambil dalam format yang tetap. Selain itu, data jenis ini juga mempunyai maklumat yang lengkap dan membolehkan data dianalisis dengan lebih mudah. Data berstruktur ini mempunyai susunan organisasi yang kemas dan teratur. Data struktur yang kami ambil adalah berbentuk data diskrit. Data diskrit ini mempunyai sukatan data yang tertentu dan ia boleh dikira dan bukannya diukur. Boleh ubah bagi data diskrit mempunyai nilai tertentu secara berurutan. Oleh itu, bilangan pendaftaran anak tak sah taraf di Selangor merupakan pemboleh ubah diskrit. Berikut merupakan salinan data sekunder yang telah kami gunakan. Objektif kajian. Objektif kajian pengkajian pertama ialah mengkaji statistik pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf di negeri Selangor mengikut pecahan agama. Yang kedua ialah mengenal pasti tahun yang mempunyai catatan tertinggi dan terendah bagi pendaftaran anak tak sah taraf di Selangor. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti kekerapan kumulatif pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf di Selangor dari tahun 2008 sehingga 2015. Seterusnya ialah metodologi kajian. Berkaji dalam memilih kaedah analisis deskriptif bergraf sebagai metodologi kajian. Kajian ini melibatkan analisis asas di dalam analisis deskriptif seperti mengukur kecenderungan memusat, mengukur taburan kekerapan dan mempiawaiankan data. Bagi objektif pertama iaitu mengkaji statistik pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf di negeri Selangor mengikut pecahan agama, kaedah analisis min dan sisian piawaian akan digunakan. Pengkaji telah memilih syarat tapai untuk objektif pertama ini. Seterusnya, objektif kedua, kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahun yang mempunyai catatan tertinggi dan terendah bagi pendaftaran anak tak sah taraf di Selangor. Untuk objektif 2, pengkaji memilih graf bar atau palang sebagai analisis deskriptif pengkaji. Akhir sekali, objektif ketiga dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti kekerapan kumulatif pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf di Selangor dari tahun 2008 sehingga tahun 2015. Pengkaji memilih graf garis untuk objektif ini. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian. Objektif 1, graf tersebut menunjukkan min pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf mengikut agama. Berdasarkan graf tersebut, hasil analisis min menunjukkan agama Islam mencatatkan nilai min yang tertinggi berbanding dengan agama-agama lain iaitu sebanyak 4006.0. Agama Kristian dan agama Buddha pula masing-masing mencatatkan nilai min sebanyak 675.25 dan 669.63. Seterusnya ialah agama Hindu yang mencatatkan nilai min kedua tertinggi iaitu sebanyak 1011.0. Akhir sekali, nilai min bagi agama-agama lain ialah 505.83. Nilai min ini adalah nilai min yang terendah jika dibandingkan dengan nilai min agama lain.
peratusan pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf mengikut agama. Berdasarkan data dalam Rajah 1.2, hasil analisis peratusan pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf mengikut agama menunjukkan bahawa peratusan bagi agama Islam ialah yang tertinggi, iaitu sebanyak 58.33%. Selain itu, agama Kristian mencatatkan nilai peratusan sebanyak 9.83% dan diikuti dengan agama Buddha dan Hindu. Masing-masing mencatat nilai peratusan sebanyak 9.75% dan 14.72%. Akhir sekali, nilai peratusan pendaftaran kelahiran anak tak sah taraf yang paling rendah ialah pada lain-lain agama, iaitu sebanyak 7.37%. Seterusnya, objektif 2 iaitu mengenal pasti tahun yang mempunyai catatan tertinggi dan terendah bagi pendaftaran anak tak sah taraf di Selangor. Tahun 2013 merupakan tahun yang mencatat bilangan tertinggi bagi pendaftaran anak tak sah taraf di Selangor, iaitu sebanyak 7,669 kes dengan peratusan sebanyak 13.96%. Ini diikuti tahun 2012 iaitu sebanyak 7,582 kes iaitu 13.80%, tahun 2014 sebanyak 7,391 kes iaitu 13.45%, tahun 2011 dengan catatan 7,164 kes iaitu 13.04%. Tahun 2015 sebanyak 6,682 kes iaitu 12.16%. Tahun 2010 pula mencatatkan bilangan sebanyak 6,508 iaitu 11.85% dan tahun 2009 sebanyak 6,060 kes iaitu 11.03%. Bagi tahun yang mencatatkan bilangan terendah ialah tahun 2008 iaitu sebanyak 5,886 kes iaitu hanya 10.71%. Analisis kekerapan kumulatif ini menunjukkan peningkatan daripada tahun 2008 sehingga 2015. Pada tahun 2008, kekerapan kumulatif ialah sebanyak 5,886 pendaftaran dan meningkat sebanyak 6,060 pendaftaran pada tahun 2009. Peningkatan pendaftaran terus berlaku pada tahun 2010 dan 2011 dengan masing-masing meningkat sebanyak 6,508 pendaftaran dan 7,164 pendaftaran. Pada tahun 2012, kekerapan kumulatif adalah sebanyak 33,200 dan meningkat sebanyak 7,669 pada tahun 2013. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang paling tinggi bagi kekerapan kumulatif pendaftaran anak tak sah taraf sepanjang tahun 2008 hingga 2015. Antara faktor berlakunya peningkatan ini ialah ledakan internet. Dengan adanya internet, para remaja mudah untuk melihat perkara yang tidak sepatutnya seperti video dan gambar lucah. Secara keseluruhannya, menerusi tugasan ini, pelajar dapat mempelajari serta mengaplikasikan pelbagai ilmu dan kemahiran bagi mengurus dan menganalisis data. Antaranya ialah pelajar mampu untuk memahami serta membezakan jenis-jenis data berstruktur dan data tidak berstruktur beserta perinciannya. Fokus utama bagi tugasan ini ialah data berstruktur dan pelajar lebih terdedah dengan perincian data jenis berstruktur. Pelajar juga dapat belajar bagaimana cara untuk mendapatkan data daripada beberapa sumber. Dalam tugasan ini, sumber utama ialah kami memperolehi data daripada laman sesawang. Dengan terhasilnya tugasan ini, pelajar juga dapat mempelajari tentang prosedur dan proses penyediaan sebelum data dianalisis. Kajian ini telah menjalankan analisis deskriptif berangka dan bergraf bagi setiap objektif kajian. Melalui proses bagi menyiapkan tugasan ini, para pelajar dapat belajar bagaimana untuk melakukan penvisualan data yang bukan sahaja lebih menarik, malah dapat bantu pelajar untuk memahami set data dalam masa yang singkat. Misalnya, penggunaan carta atau graf yang bersesuaian dengan set data seperti carta pie, graf garis dan sebagainya. Hal ini amat penting kerana penggunaan carta atau plot yang kurang sesuai boleh menyebabkan kekeliruan kepada pembaca.
Akhir sekali, pelajar juga mampu untuk membuat pelaporan data yang merangkumi kedua-dua jenis laporan, iaitu laporan akademik dan juga laporan bukan akademik. Laporan akhir ini ditulis dalam bentuk laporan akademik dan laporan infografi. Bagi analisis data di dalam tugasan ini ialah laporan bukan akademik.